Share. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini 2 Zulkaidah dan oleh kerana dah masuk bulan Zulkaidah, maksudnya kita dah masuk bulan haram. Jadi kita niatkan, antara niat kita duduk dalam majlis ilmu, majlis hadis Nabi SAW adalah kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat yang boleh kita tambah selain daripada niat-niat yang lain lah. Niat kita sekarang ni kita sedang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Azimu ma'azamallah, kaedahnya. Agungkanlah apa yang Allah agungkan. Di bulan Zulkaidah, antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, maka kita pun mengagungkan. Jadi kita niat macam tu je lah, tambahkan niat kita sedang memuliakan bulan ini. Okey, jadi minggu lepas kita dah baca hadis yang panjang, rasanya dah 3-4 kali dah kita baca hadis ni. Sambungan kepada hadis Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang terlepas daripada peperangan Tabuk, lalu dipulaukan oleh Nabi SAW dan para sahabat di Madinah, dan kaedah diuji diuji dengan satu ujian demi satu ujian. Kemudiannya yang terakhir kita baca adalah bagaimana ada yang menjerit, memberikan kabar gembira kepada beliau bahawasanya taubat beliau telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudiannya yang kita baca itu, dia pun terus pergi kepada Masjid Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabat. Inilah faiza Rasulullah SAW jalisun haulahun nas faqama Talhah bin Ubaidillah. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah berdiri dan terus kejar dia dan peluk dia dan salam dia dan mengucapkan tahniah kepada dia lah, senang ceritanya. Okey, dan disebut kalau Sayyidina Ka'ab memang dia takkan lupalah Sayyidina Talhah ni. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah ni menunjukkan kabar gembira sangat-sangat. Sebenarnya siapa je suara tu? Okey. Jadi Sayyidina Talhah dia menunjukkan kegembiraan. Sebenarnya ada satu lagi pengajaran yang minggu lepas kita tak baca, iaitu sebenarnya salah satu daripada sunnah adalah kita mengucapkan tahniah kepada sahabat kita yang mendapat kabar gembira. Termasuklah tahniah sempena dengan kedatangan hari raya dan sebagainya tu kan, selamat hari raya kita biasa sebut kan. Sebenarnya sunnah adalah untuk kita bergembira dengan kegembiraan kawan kita dan juga mengucapkan tahniah, mengucapkan kata-kata yang baik apabila kawan kita tu mendapat satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ini satu sunnah sebenarnya, dia bukan satu budaya saja. Kan, memang satu sunnah ni antara sunnah yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ubaidillah tadi. Kan, memang jelas apa yang Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Memang jelas-jelas beliau buat begitu, dan kejap lagi kita baca pun bagaimana Nabi SAW mengucapkan tahniah juga. Okey. Jadi sambungan kepada hadis yang kita bacakan hari itu, bisanadin muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala Ka'bun falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur abshir bi khairin abshir bi khairi yaumin marra alaika mudh waladatka ummuka. Abshir bi khairi yaumin, bergembiralah dengan hari yang terbaik. Marra alaika,
berlalu pada engkau, maknanya hari-hari yang berlalu yang terbaik sekali semenjak muz waladatka ummuka, sejak hari engkau dilahirkan. Bergembiralah engkau dengan hari yang terbaik ya, seumur hidup engkau, lebih kurang macam itulah kan. Jadi Sayyidina Ka'ab kata apa? Sayyidina Ka'ab dia tak terus jawab, dia punya jawapan dia lain sikit. Faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Okey, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Adakah ia daripada engkau wahai Rasulullah ataupun ianya daripada Allah? Ini maksudnya apa? Maksudnya taubat itu ataupun kemaafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Allah Taala direct. Hanya ada kata ijtihad Rasulullah semata-mata ataupun memang Allah Taala yang turunkan wahyu bagi tahu pada Rasulullah SAW untuk memberitahu, menggembirakan Sayyidina Ka'ab bahawasanya taubatnya dah diterima. Subhanallah. Kan? Jadi kemudiannya apa jawapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la bal min indillahi azza wa jalla. Maknanya bukan daripada aku tapi daripada Allah azza wa jalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda gembira, idza surra, bila baginda gembira, baginda happy, istanara wajhu, bercahaya wajah baginda, berseri-seri wajah baginda, hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar, sehinggalah wajah baginda seperti sepotong bulan ataupun seperti bulan lah. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami kenal baginda begitu, maknanya kami tahu baginda macam tu. Tadi pun kalau kita tengok dua baris sebelum tu ada perkataan yang disebut oleh Sayyidina Ka'ab, wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Jadi memang dalam keadaan yang sangat happy, yang sangat gembira sangat. Dia qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur tu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ketika itu dalam keadaan yang berseri-seri sangat-sangat kegembiraan. Yabruku wajhuhu maknanya bercahaya sangat-sangat wajah baginda daripada kegembiraan. Jadi terlalu yabruku, maksud yabruku asalnya maksudnya terlalu bercahaya, macam peti, macam kilat begitu tu. Maknanya bercahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang itu maksud yabruku. Jadi kat sini wajah baginda terang benderang maksudnya terlalu gembira, terlalu happy sangat dengan taubat yang dianugerahkan kepada Sayyidina Ka'ab. Ini satu lagi sunnah, iaitu happy dengan kegembiraan kawan kita. Bila kawan kita gembira, kita juga gembira. Tapi kita memang takkan boleh samalah dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cahaya, yang muka baginda berseri-seri sangat apabila mendapat kegembiraan kawan, sahabat baginda mendapat kegembiraan, baginda punya happy tu muka nampak sangat-sangat. Dan ada orang kan happy pun nampak macam tak happy pun, macam tu je kan, dia tak nampak pun dia punya happy dia. Dan rupanya itu adalah sunnah, tunjukkan kegembiraan kan, tunjukkan kegembiraan pada kegembiraan teman kita. Itu memang adalah salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sahabat-sahabat untung kan, dan selalu nampak kegembiraan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat bercahaya. Okey, seterusnya, falamma jalastu baina yaday, kemudian apabila aku duduk di hadapan baginda, qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, antara taubat aku, ataupun maknanya lebih kurang macam buktilah taubat aku, bahawasanya aku nak an khali'a min mali, maksudnya aku nak bersedekahlah, sadaqatan kan, aku nak lepaskan daripada harta aku sebagai satu sedekah
ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu syarah hadis menyebutkan bahawasanya ni Sayyidina Ka'ab sebab dia rasa dia tak pergi Tabuk itu kerana diganggu oleh harta dia sendiri. Jadi dia dicuaikan oleh harta dia. Jadi kata, okeylah, aku nak sedekahkan semua harta aku. Aku nak bagi sedekah aku kepada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah SAW jawab apa? Amsik alaika ba'da malika fa huwa khairul lak. Tahanlah sebahagian daripada harta engkau, itu lebih baik untuk engkau. Maksudnya jangan kau keluarkan semua, jangan kau bayar, jangan kau bagi semua. Kan? Ini antara pengajarannya adalah bila kita nak bersedekah, memang jangan bersedekah semua sekali harta sebenarnya. Kan? Tahan juga sebahagian daripadanya. Faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Sesungguhnya aku menahan, maksudnya aku simpan bahagian aku yang ada di Khaybar. Bahagian aku daripada Khaybar, maknanya harta beliau yang ada di Khaybar, yang itu aku tak bagilah, maknanya aku simpanlah. Kan? Jadi maknanya bukanlah semua. Wa qultu ya Rasulullah, maknanya aku berkata lagi, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidqi wa inna min taubati alla uhadditha illa sirqan ma baqitu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkan aku dengan kebenaran. Sebab kan dia bercakap betul je kan, dia tak ada cover-cover pun kan, daripada apa, dia tak ada cari excuse pun, dia tak pergi ke perang Tabuk tu. Jadi dia kata Allah Ta'ala selamatkan aku dengan kebenaran, dengan sebab aku bercakap benar. Wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Dan antara taubat aku juga, maknanya antara bukti taubat aku juga, bahawasanya aku tidak akan bercakap melainkan yang benar selagi mana aku hidup. Selagi aku hidup, selagi itulah aku tak akan bercakap tipu langsung, aku akan bercakap benar saja. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadith munzu zakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya aku tidak mengenali seseorang pun di kalangan orang Islam yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada benarnya percakapan semenjak aku sebutkan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada apa yang Allah Taala kurniakan kepada aku. Perkataan abla ni dia boleh maksud menguji dengan ujian. So kita tengok terjemahan, kadang-kadang ada setengah-setengah buku letak terjemahan dia abla ni tu diuji. Maksudnya aku tak nampak orang Islam yang diuji seperti mana aku diuji. Kan? Tetapi kalau kita tengok syarah, maksud abla ni maksudnya adalah an'ama. An'ama alayya. Maknanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang ceritanya, maksud Sayyidina Ka'ab kat sini adalah dia kata nikmat bercakap betul tu memang dapat pada beliau lebih lagi daripada para sahabat yang lain. Maknanya akulah orang yang paling dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk bercakap benar. Dan aku tak bercakap dusta. Di kalangan semua para sahabat, aku inilah yang paling diberi nikmat bercakap benar. Bukanlah maknanya sahabat-sahabat menipu, tidak. Tapi lebih kepada nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan tu. Kan? Jadi itu maksud abla ni dekat situ. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu ila yaumi hadza. Demi Allah, aku tidak ada sekali pun dengan sengaja berdusta sejak aku bercakap demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah hari ini. Sampai beliau meriwayatkan hadis dah. Maknanya yang betul-betul bercakap benar sajalah daripada perang Tabuk tu. Isu perang Tabuk tu yang dia berjanji demi Allah dia tak akan bercakap dusta, dia akan bercakap betul dia semasa dia kata memang sampailah hari ni, kan, bertahun-tahun lepas tu pun aku tak pernah lagi bercakap dusta. Kan? Wa inni la arju an yahfazani Allah Ta'ala fi ma baqi. Dan sungguhnya aku berharap Allah Ta'ala lindungkan aku, peliharalah aku pada hari-hari yang berbaki. Maknanya sepanjang umur aku ni, kan, yang daripada sebelum-sebelum ni aku dah bercakap benar, yang lepas-lepas ni pun aku harapkan Allah Ta'ala jagalah aku. Ini antara adab sahabat Nabi SAW yang menisbahkan kebaikan itu kepada
Allah dan percaya dan ingat bahawasanya ketaatan ni memang merupakan pemberian daripada Allah, taufik daripada Allah, bukannya dengan sebab kehebatan sendiri. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat yang disebut oleh Sayyidina Ka'ab ni, langsung tak ada ayat belagak kan. Bukan beliau kata aku memang bercakap betul lah, aku takkan menipunya kan. Dia kadang-kadang kat situ tu macam ada lagi bunyi-bunyi sombong dan belagak tu kan, macam seolah macam kita yang baik, kita yang usahakan, kita yang memang memang ialah kita punya sikap tu memang sikap yang baik sangat lah tu, tak menipu kan. Tapi kat sini ada beberapa sifat Sayyidina Ka'ab yang baik. Kat sini satu, beliau sebut Allah yang bagi nikmat aku dapat bercakap betul kan. Kemudiannya beliau sebut aku harap Allah jaga. Jadi maknanya memang betul-betul beliau sandarkan benda tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga supaya aku tak menipu. Allah juga yang menjaga. Maknanya yang dapat bercakap betul tu pun sebenarnya nikmat daripada Allah, taufik daripada Allah kan. Kemudiannya berharap pada Allah, minta pada Allah supaya Allah jaga. Ini salah satu daripada cara untuk istiqamah kan. Cara untuk istiqamah para ulama sebut salah satunya adalah berharap pada Allah. Dia problemnya kita kalau kita rasa kita punya sebab yang kita boleh buat sesuatu benda tu, sesuatu kebaikan tu kita dapat sebab kita, jadi waktu tu susah nak istiqamah. Tapi kalau kita tahu yang ini semuanya bantuan daripada Allah, kita pun berharap daripada Allah, kita minta daripada Allah, ya Allah bagilah aku benda ni, ya Allah bagilah aku, ya Allah kurniakanlah aku benda ni. Jadi waktu tu kita akan lebih istiqamah. Okey. Seterusnya, qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittabi'uhu fi sa'atil usrah hatta balagha innahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maknanya senang ceritanya surah Taubah ayat 117 sampai 119. Okey. Apa dia? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Allah Taala telah terima taubat nabi dan juga muhajirin, wal ansar dan juga orang ansar, alladzina tabi'uhu yang mengikuti baginda, fi sa'atil usrah dalam keadaan kesukaran. Dalam kalau kita baca dalam ayat tu sebut sampailah selepas hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada mereka, maknanya tak dapat nak ikut Nabi berjuang kan. Kemudiannya Allah Ta'ala terima taubat mereka. Allah Ta'ala innahu bihim raufur rahim. Allah Ta'ala maha pengasih maha penyayang pada mereka. Okey. Atau belas kasihan pada mereka. Raufun rahim. Kemudiannya wa ala thalathah. Cuba perhatikan perkataan ni. Wa ala thalathah. Dan ke atas 3 orang. Sebut secara jelas dalam ayat ni 3 orang. Betul-betul 3 orang tu lah Sayyidina Ka'ab dan juga lagi 2 orang sahabat tu. Dan ke atas 3 orang alladzina khulifu yang ditangguhkan taubat mereka hatta idza dhaqat alaihimul ardu sampailah sempit ke atas mereka muka bumi ini kan, bima rahubat. Memang asalnya memang rasa memang ya Allah kan, macam kita sebut hari tu kan, ya Allah bumi ni aku rasa sempit sangat, aku dah macam tak kenal dah bumi Madinah ni kan. Dan mereka yakin tak ada tempat untuk mereka lari daripada Allah melainkan kepada Allah. Kemudian Allah terima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat lagi maha mengasihani. Kemudian wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang yang benar. Bersama dengan orang yang benar. Ini pun salah satu daripada bukti bahawasanya Allah Ta'ala telah menerima taubat, kemudiannya meletakkan Sayyidina Ka'ab itu di kalangan orang yang benar. Qala Ka'bun wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu. Dia kata benda paling besar sekali yang aku dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada Islam, tak ada satu perkara yang lagi besar lagi yang Allah Taala kurniakan nikmat pada aku kan, yang lebih agung pada jiwa aku melebihi daripada sidqi, aku bercakap betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku tak berdusta kepada baginda. Alla akuna kadzabtuhu. Aku tidak menipu baginda.
Ini antara, dia kata ini nikmat yang paling besar yang aku dapat daripada Allah Ta'ala. Tengok lagi sekali. Betapa beliau menyandarkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Yang betul-betul Allah yang bagi. Jadi kat sini pun kita dah kata, ya Allah, Sayyidina Ka'ab ni kan. Jadi memang ini adalah nikmat yang Allah bagi kepada aku tak menipu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang betul lah. Yang kita baca 2 minggu lepas, macam mana sebenarnya dia ada peluang untuk menipu macam orang lain. Orang lain boleh pusing sana, pusing sini bila Rasulullah tanya kenapa tak pergi perang Tabuk. Aku pun boleh juga, Sayyidina Ka'ab pun boleh je nak menipu. Tapi tidak. Sayyidina Ka'ab memilih untuk bercakap benar. Walaupun kalau dia menipu tu dia rasa lagi selamat untuk dia waktu tu. Dia tahu kalau dia menipu tu Rasulullah akan marah dia. Tapi dia tetap bercakap benar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla akuna kadzabtuhu, aku tidak menipu baginda, aku tidak berdusta baginda. Fa ahlika kama halakal ladina kadzabu. Kalau aku menipu tu, maka aku akan binasa seperti mana binasalah orang yang menipu. Kan? Inna Allah Ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin. Allah Ta'ala telah berfirman kepada orang yang berdusta tadi itu, apabila Allah Ta'ala turunkan wahyu, paling buruk yang Allah Ta'ala kata kepada seseorang. Maknanya teruk sungguh Allah Ta'ala kata dekat orang yang menipu. Dalam surah Taubah, sebelum daripada ayat yang kita baca tadi tu, ayat yang cerita tentang Sayyidina Ka'ab tu, jadi ada lagi 2 ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang orang yang menipu. Ini memang dahsyat sangat-sangat. Jadi Sayyidina Ka'ab kata, ya Allah, mujurlah aku tak menipu kan. Ya Allah, Allah Ta'ala bagi aku tak menipu, ni nikmat betul. Sebab orang yang menipu tu, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, sayahlifuna billahi lakum, untuk kalian, maksudnya pada kalian, bersumpah pada kalian. Idzan qalabtum ilaihim, bila kalian berpaling daripada mereka, atau bila kalian pulang kepada mereka, litu'ridu anhum, supaya kalian berpaling daripada mereka, maknanya tak adalah nak pedulikan mereka. Fa'ridu anhum, maka berpalinglah daripada mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka itu adalah kotor, mereka adalah najis. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah api neraka. Jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan atas apa yang mereka lakukan. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah pada kalian, litardau anhum, supaya kalian redha pada mereka. Fa in tardau anhum, kalaupun kalian redha pada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, sungguhnya Allah tidak redha pada orang yang fasik. Dekat sini pun kita dah nampak, ya Allah, seram kan. Kalau Sayyidina Ka'ab kata, mujurlah aku tak menipu, kalau aku menipu aku termasuk dalam ayat ini. Ayat ni teruk sangat-sangat. Binasalah aku kalau aku termasuk dalam ayat ini. Tengok para sahabat Nabi SAW kan, ayat-ayat ni terus turun kan waktu depan diorang kan. Depan diorang memang gerun dan happy tu dua-dua ada pada mereka. Qala Ka'bun kunna khullifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu amrana hatta qadallahu ta'ala fi bidzalik. Sayyidina Ka'ab berkata, kunna khullifna, kami ditinggalkan. Itu bukan maknanya ditinggalkan. Khullifna itu bukan maksudnya ditinggalkan, tetapi yang dimaksudkan dekat situ adalah taubat kami ditangguhkan, kan? Dia memang maknanya Nabi SAW bukannya tinggalkan tu terus tinggal, bukan maknanya kami ni terus lari daripada perang dan sebagainya, bukan kan. Tapi maksud perkataan khulifna ni kat sini, perkataan khulifna ni kat mana tadi? Atas tadi kan, wa ala thalathatil ladzina khulifu. Perkataan khulifu kat situ itu perkataan khulifu tu ada banyak makna. Tapi maksud banyak makna kat sini, maksudnya tunggu sampailah Nabi SAW
terima taubat tu. Macam itulah. Dia tak macam orang yang bersumpah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, halafu lahu kan, dia orang bersumpah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wastaghfara lahum, Nabi minta ampun untuk mereka dan maknanya seolah macam kita kata dia tak macam orang lain diorang tu diorang tu memang betul lah, macam diorang terus dia diminta ampun oleh Rasulullah SAW, walaupun diorang sebenarnya bersumpah tak mesti sumpah dia betul pun, tapi Rasulullah terima terus. Tapi yang lagi 3 orang ni diorang bercakap betul, lepas tu Rasulullah tangguhkan lagi, dan hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik, sampai Allah Ta'ala yang tentukan. Qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan maksud ayat yang 3 orang yang ditinggalkan itu, walaysa alladzi dzakara mimma khullifna takhallufana 'anil ghazwi, yang dimaksudkan dengan khulifu tu, yang kami ditinggalkan tu bukan maknanya kami ditinggalkan daripada peperangan, wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa'tadzara ilaihi faqabila minhu. Hanya sahaja yang dimaksudkan dengan khulifu itu takhlif. Perkataan khulif, takhlif ni daripada perkataan yang sama. Takhlif maksudnya Nabi SAW tinggalkan itu, maksudnya tangguhkan dulu. Tangguhkan sampailah urusan kami tu, irja'uhu amrana, tunggu urusan kami, kan, berbanding dengan orang yang bersumpah dengan baginda, orang yang minta izin atau minta excuse pada baginda, dan baginda terima excuse orang yang bersumpah. Kan? Maknanya Nabi SAW asingkan daripada orang yang minta excuse tadi tu. Maknanya hebatlah dia 3 orang ni sebenarnya. Kan? Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumul Khamis. Ini dah lainlah daripada apa yang kita bincangkan, cuma ini kalau kita tengok riwayat yang lain ni, maksudnya dekat awal tu ada sebut Nabi SAW keluar ke perang Tabuk itu pada hari Khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal Khamis, kerana Nabi SAW suka bermusafir pada hari Khamis. Nabi suka memulakan perjalanan pada hari Khamis. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi dhuha. Dan Nabi SAW tidaklah pulang semula ke Madinah, maknanya daripada jauh, daripada permusafiran, melainkan pada waktu pagi, kan, fi dhuha, kan, pada waktu pagi, pada waktu duha itulah. Dan fa idza qadima, apabila baginda sampai di Madinah, bada'a bil masjidi, baginda akan mulakan dengan sampai di masjid dan solat dulu 2 rakaat. Fa shalla fihi raka'ataini thumma jalasa fihi, baginda solat 2 rakaat dan baginda duduk di masjid dulu. Maknanya duduk jumpalah dengan para sahabat-sahabat yang lain. Okey, jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Hadis yang panjang, hadis nombor 21 ataupun hadis yang ke-9 dalam bab taubat ini, kisah yang sangat-sangat hebat bagi Sayyidina Ka'ab bin Malik dan juga 2 orang lagi sahabat, kan, yang mana dah dapat kabar gembira daripada Rasulullah SAW yang disampaikan daripada Allah Ta'ala sendiri, kan. Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan taubat ataupun menceritakan tentang taubat ke atas mereka ni. Ya Allah, untung sangat, kan, kata wa 'ala thalathati alladziina, wa 'ala thalatha ni maknanya Allah Ta'ala terima taubat mereka yang bertiga tu. Dan laqad taballahu 'alan nabi, kan, wa 'ala thalatha. Allah Ta'ala terima taubat mereka. Bahkan Allah dah golongkan mereka semua di kalangan orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin. Ini semua kehebatan para sahabat Nabi SAW. Dan memanglah ujian ke atas mereka pun besar, kan? Tapi mereka berjaya dan mereka telah mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang cerita taubat, apa dia kat sini, daripada pengajaran yang besar kat sini adalah taubat yang sebenar-benarnya memang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mungkin diterima ujian dan sebagainya, tetapi taubat yang sebenar-benar akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perlulah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga antara pengajaran daripada hadis ni adalah apabila seseorang itu bertaubat, kita patut bergembira dengan taubatnya. Sebab ada orang, bila orang bertaubat, dia pelekehkan. Dia pelekehkan, dia kata, "Alah, betul ke?" Macam tu, kan. "Iya ke ni?" Dia kadang-kadang macam tu, kan. Ataupun, "Alah, aku tahulah seminggu je ni." Contoh, kan. Tapi sebenarnya antara adab kita bila kita mendengar taubat daripada seseorang,
maka kita bersyukur pada Allah, gembira kan atas nikmat Allah SWT. Allah bagi orang tersebut bertaubat. Dan hadis ni juga menunjukkan bahawa betapa Sayyidina Ka'ab mengutamakan Allah dan Rasul daripada segala yang lain, dan termasuk kepentingan diri beliau sendiri. Ini antara yang kita dah baca pun sebelum daripada ni, betapa Sayyidina Ka'ab mengutamakan baginda Nabi SAW, kegembiraan Nabi SAW dan sebagainya berbanding dengan untuk diri sendiri. Saya cukup setakat tu je lah. Ada soalan ke? Kat mana chat? Tutup je hadis ni. Baru nampak. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, maknanya kita akan sambung insya-Allah 3 hadis pada minggu depan. Insya-Allah ada 3 hadis lagi berkaitan dengan taubat, dan ada 3 lagi hadis berkaitan dengan taubat sebelum kita masuk kepada bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Insya-Allah. Okey, cukup setakat tu untuk pagi ni sebab tak ada soalan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Awal tadi kita dah sebut, kita dah masuk satu Zulkaidah. Niatkan apa saja kebaikan yang kita buat adalah untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kan? Bulan Zulkaidah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Quran Allah Taala ceritakan tentang bulan Zulkaidah ni, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian buat dosa pada bulan-bulan ini, maksudnya muliakanlah bulan-bulan ini. So pagi ni kita duduk dalam majlis ilmu, kita niatkan kita sedang muliakan bulan Zulkaidah. Apa pun nanti kita buat, kita sedekah ke, kita tolong orang ke, kita puasa ke, semuanya dengan niat bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahala bertambahlah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'anil qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nazabil khair bikfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ولوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, banyak pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Masya Allah, tingginya level Sayyidina Ka'ab. Tapi begitu juga dia bertahan ya, bila Rasulullah SAW marah semua boleh tahan. Masya Allah. Masya Ujian Allah. paling besar tu sebenarnya. Itulah, Masya Allah. Tapi dapat level sadiqin, Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita pun diberikan nikmat oleh Allah untuk bercakap benar dalam segala sesuatu, insya-Allah ya Rabb. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustaz Syed Abdul Kadir pada pagi ini kerana membacakan hadis, memberikan kita peluang untuk mendengar daripada Rasulullah SAW pada bulan mulia ini. Mudah-mudahan mendapat barakahnya berpanjangan sepanjang bulan dan seterusnya, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.